Nampak diri aku ni kosong. Itu makna sampai nampak kehinaan diri. Saya ulang balik. Dah kita rasa, ya Allah aku ni lemah, ya Allah. Dah lemah. Last kali apa? Tak ada apa-apa. Ya Allah aku ni jahil, ya Allah. Prosesnya mudah, simple. Ya Allah aku ni jahil. Jahil. Last kali nampak apa? Kosong. Dah. Ni ilmu baru ni. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu saya kata, tuan-tuan yang attend program NBS, dah tuan-tuan, saya bina satu circle tuan-tuan yang mereka ni gila-gila setiap kali NBS mereka nak belajar. Sebab apa? Inilah satu perkara kelebihan yang Allah Ta'ala karuniakan, bukan untuk saya tapi untuk tuan-tuan. Setiap kali NBS Allah Ta'ala bagi imbuhan yang berbeza. Allah Ta'ala bagi maklumat yang berbeza. Jadi makna hina diri ni macam ni. Tuan-tuan rasa tuan-tuan lemah, dia mudah je. Lemah. Last kali apa? Kosong. Ya Allah, dah aku tak ada kuasa, ya Allah. Tak ada kuasa. Akhir sekali nampak apa? Kosong. Itulah level yang kita nak cari. Jangan ibadat ni nampak aku. Dah. Ibadat ni tuan-tuan bukan nak nampak saya. Last kali nampak keakuan. Dah, itu bukan konsep ibadah yang sebenar. Jelas ke jelas? Itulah maksud hina diri. Dah, supaya kita nak nampak kehebatannya Allah, kebesarannya Allah, kita nampak kemuliaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ke jelas ni? Tentang jelas ke jelas, itu poin yang pertama. Inilah benda ni tuan-tuan kita nak pahatkan dahulu dekat dalam minda kita dalam program NBS online ni. Supaya saya ulang balik, jangan tuan-tuan sangka, aku ingat belajar bab semayang, sabar dulu. Dah? Sebab tuan-tuan, program solat ini bermula dengan tauhid dan akidah. Nanti insya-Allah kalau ada masa saya akan cerita sejarah sedikit yang berlaku di zaman Nabi SAW. Bagaimana tauhid ini dimulakan dengan asas perjalanan dakwah Nabi, tauhid dan zikir, barulah turun sembahyang. Secara ringkas, tauhid dan zikir, barulah turun sembahyang. Ini prosesnya. Benda yang Nabi dah berlaku di zaman Nabi, saya copy paste saja, saya buat dalam satu program. Yang berlaku di zaman Nabi, turun dulu tauhid, turun dulu zikrullah, baru sembahyang. Ini flow dia. Jelas ke jelas? Tuan-tuan dah, sembahyang turun bila? Yakni pada tahun yang ke-11 sebelum hijrahnya Nabi ke Mekah. Tahun yang ke-11. Bukan mula-mula Nabi dapat wahyu pada umur 40 di Gua Hira turun semayang. Belum. Sabar dulu bro. Sabar dulu sis. Dah. Flow yang saya buat ni sebiji macam yang berlaku di zaman Nabi SAW. Semayang turun tahun ke-11. Sabar dulu. Dah. Perkemaskan akidah. Sebab tu Bilal bin Rabah diletakkan batu. Ahad. Sebab akidah kuat. Kita semayang, orang letak pistol, belum tahu lagi. Saya lah, tuan-tuan tidak. Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Habis poin yang pertama. Kita masuk pula poin yang kedua. Apakah makna lain bagi ibadah? Makna lain bagi ibadah ialah hasanah ataupun kebaikan, iaitu perbuatan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, iaitu taqarrub. Seperti sabda Nabi SAW, menunggu kegembiraan adalah satu ibadah. Baik. Jadi tuan-tuan, bila mana kita faham konsep ibadah yang kita nak cari apa dia, sehingga sampai penghinaan diri. Tak payah semua hina. Dan saya tak suruh kita hina diri tuan-tuan. Kita nak belajar sampaikan kurang jahil sampai nampak zero. Dan akhir sekali kita nak ke mana? Akhir sekali kita nak taqarrub. Dah, menghampirkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini pula proses yang kita nak berjalan nanti. Dalam circle yang kita nak bina. Ini baru permulaan bagi tuan-tuan. Sabar dulu. Maknanya apa dia? Apakah lain bagi ibadah? Kata dalam Sahihut Tirmizi, iaitu macam bagaimana satu perjalanan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ke jelas? Habis poin yang kedua. Kita masuk pula seterusnya tuan-tuan. Tengok PDF yang telah saya sediakan. Bagi tuan-tuan yang ada printer di rumah, kalau boleh print. Dah? Bagi satu A4 tu nampak dua ke, supaya tuan-tuan boleh baca bersama keluarga.
Poin yang seterusnya, bila sebut ibadah ni tuan-tuan, apakah bentuk ibadah yang datang daripada Rasulullah SAW? Secara ringkas, bentuk ibadah ni ada dua. Pertama, ibadah yang khusus. Kedua, ibadah yang umum. Yang ni best. Yang ni best. Sebab saya nak buka minda tuan-tuan. Yang ni penting. Sebab apa? Saya tak nak tuan-tuan terpengaruh ataupun tuan-tuan semata-mata merasakan solat baru sebut ibadah, puasa baru sebut ibadah, dan zakat, haji, baca Quran baru tuan-tuan merasakan ibadah. Sedangkan maaf, tuan-tuan duduk pun ibadah, makan pun ibadah, memasak pun ibadah. Sebab tu saya bawa poin ini tuan-tuan, sebab saya nak kembangkan pemikiran tuan-tuan. Makna ibadah ni dua. Yang pertama terikat dengan waktu. Tulis dekat buku, mana-mana ada buku tu. Maknanya begini, poin nombor 1, ibadah khusus. Poin nombor 2, ibadah umum. Pertama ibadah khusus, kedua ibadah umum. Maknanya ibadah khusus, khususlah. Ibadah umum, life kita, kehidupan kita. Maaf tuan-tuan, saya mencuit sikit hati tuan-tuan. Maaf, kalau masuk jamban pun bukan ibadah. Takkan Nabi ajar cara masuknya, adab dalam tandas, cara tutup kepalanya, apakah doa yang kita boleh baca, apakah benda yang haram dalam jamban. Semua ni ibadah kan? Dan masuk dengan kaki kiri, dah masuk dengan kaki kiri tuan-tuan, tutup kepala, jangan tengok kemaluan. Dah boleh membawaki kepada mata yang rosak, boleh bawaki kepada mata yang rabun kalau tengok kemaluan sendiri. Jelas. Lepas tu pula ada doa-doa yang dibaca. Waktu basuh dubur ada doa yang dibaca. Waktu nak masuk ada doa dia. Dan benda haram pula dalam jamban, tak boleh berzikir dan sebagainya. Dalam hati tak apa. Kemudian bila mana kita nak keluar, ada pula doa yang perlu dibaca selepas keluar. Bukan nak keluar tu dah keluar baru baca doa. Maknanya tuan-tuan, afwan lakum, kalau dalam jamban pun satu ibadah, apa lagi kehidupan? Jadi seterusnya begini. Dan dengar elok, ini poin baru. Dalam NBS hari tu kami tak cerita, ini ilham daripada Allah untuk kefahaman tuan-tuan. Kesimpulannya, apa yang kita nak fokus tadi, pertama ibadah. Ibadah ni bagaimana kita nak merendahkan dirinya kita sampai kepada satu level penghinaan kepada diri. Yang kedua, untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jelas ke jelas? Yang ketiga, ibadah yang macam mana? Ibadah yang semua ibadah, sama ada khusus ataupun umum. Jadi maknanya apa yang saya cuba nak bantu dan faham tuan-tuan, kepada tuan-tuan, kita nak sebagaimana dalam solat kita boleh ingat kepada Allah, itu ibadah yang khusus. Tuan-tuan, saya nak juga tuan-tuan di luar solat ingat kepada Allah. Itu je poin dia. Jelas ke jelas? Sebab itulah saya suka mengulang perkataan ni dalam mana-mana program. Dalam mana-mana program kita belajar ni tuan-tuan, sampai nak ke mana, sampai level yang ke mana kita nak belajar ni. Dah lepas ni ada NBS, lepas tu pula ada program praktikal solat. Ni bagi tuan-tuan yang ternanti-nanti, sebab ada golongan yang nak belajar praktikal. Kami sediakan satu program baru yang dipanggil solat. Solat itu mudah. Sebelum nak masuk kepada program yang ketiga, interaktif cinta solat, tuan-tuan boleh pilih mana-mana. ICS tu lebih kepada praktikal untuk khusyuk, teknikal untuk khusyuk. Tak perlu percaya, percaya lagi bagus, sebab benda ni kami dah buat. Kesimpulannya begini, gambaran yang hamba nak beri faham pada pagi ni tuan-tuan, Fatin Nabila suruh ulang. Baik, saya ulang balik. Tuan-tuan dengar dah? Tak ulang pun tak apa, sebab kita recorded. Ni kelebihan bagi tuan-tuan. Ni kelebihan bagi tuan-tuan. Dulu NBS offline, habis program tengah lalat masuk. Tapi kalau NBS online, tuan-tuan akan berada dalam grup ini sehingga NBS yang seterusnya. 1 bulan tuan-tuan boleh ulang kaji. Tengok balik, tengok balik, tengok balik. Jelas ke jelas? Okey, sambung. Satu word, perkataan yang saya nak tuan-tuan tulis dalam buku nota dan tulis di ruangan komen. Antara matlamat yang jauh yang kita nak capai apa dia? Yang paling jauh, taqarrub ila Allah, menghampirkan diri kepada Allah. Tak jauh, Tuhan tak jauh, kita je yang jauh.
Bila berkaitan dengan solat, apakah word ataupun perkataan yang saya nak hubungkan dengan ibadah ni? Tulis Solatul Daim. Tulis dekat ruangan komen, nanti saya bantu. Dah? Solatul Daim. Tulis kejap. Situ Nur Aisyah. Dah? Sebab tengah. Tulis dekat ruangan komen. Solatul Daim. Bila mana saya syarah Solatul Daim nanti, barulah tuan-tuan jelas ke manakah perjalanan ataupun jenis yang saya cuba nak bantu tuan-tuan berkenaan ibadat ada dua. Terima kasih kepada Mahadi Agam. Dah? Ini boleh bagi hadiah ni. Datin Al-Khailah, ahlan wa sahlan, ada datin pada hari ni. Baik. Apa dia Solatul Daim? Solat yang berkekalan. Apa makna solat yang berkekalan? 24 jam semayang ke ustaz? Lepas solat, lepas solat, lepas solat. Bukan. Dah? Martabat kita mana mampu tuan-tuan 24 jam kita solat. Solatul Daim tu bermakna begini. Bila makna solat apa dia? Bagaimana hubungan kita dengan Allah. Bahasa mudah, kalau dalam solat tuan-tuan boleh ingat kepada Allah, mudah-mudahan jadi yang saya cuba nak bantu diri saya sendiri, dan juga saya nak bantu tuan-tuan biiznillah dengan pertolongan kehendak daripada Allah Ta'ala, kita cuba nak jadikan juga di luar live kita sentiasa nampak Allah, sentiasa kita ingat kepada Allah. Itu makna Solatul Daim. Jelas ke jelas? Dalam solat Allahu Akbar, mudah-mudahan kita bina dulu 5 minit kalau kita boleh ingat kepada Allah. Apa yang saya nak bina tuan-tuan bagi diri tuan-tuan, dah luar solat pun kita nak ingat kepada Allah. Itu je poin dia. Barulah tuan-tuan faham, macam mana ibadat ni ada dua. Satu ibadat khusus, dua ibadat umum. Kita tak nak ibadat khusus saja ingat kepada Allah lah. Kita nak jadikan juga ibadat yang umum ni, kehidupan kita, berjalan kita, makan kita dan sebagainya tuan-tuan, sentiasa ingat kepada Allah. Sebagai contoh, satu cerita tuan-tuan berkenaan Habib Lutfi. Bila saya baca karangan-karangan beliau, Habib Lutfi ni tuan-tuan, dinukilkan oleh anak murid beliau. Dia kata, aku melihat setiap kali Habib Lutfi ni kalau nak makan, dia penuh memperagakan dengan pakaian, dengan kadang-kadang dengan kepiah, dengan serbannya, Allahumma salli ala Muhammad, dan dengan kepiah, dengan serban dan sebagainya. Maka anak murid dia tanya, ya Habib, dah, kenapa saya melihat Habib setiap kali nak makan mesti pakai baju, pakai kepiah, kadang-kadang bersorban dan sebagainya. Kata Habib apa dia? Dah, aku tidak beradab kepada makanan, tetapi aku sedang beradab kepada Tuhan yang beri kekenyangan. Allahumma salli ala Muhammad. Aku bukan beradab kepada makanan, sebab yang beri kenyang tu Allah, bukan makanan. Dah. Yang beri kenyang tu Allah, yang beri nikmat tu Allah, yang beri rezeki tu Allah, yang beri makan tu Allah. Maka dah, aku beradab dengan makanan supaya aku nampak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok macam mana dia boleh bina Solatul Daim, waktu makan pun nampak Allah. Sebab tu Habib Lutfi ni sejarah dia, Allah kalau makan dia antara ulama yang beradab dengan makanan. Sebab apa? Tengok makanan nampak Allah. Tu dipanggil Solatul Daim. Kita nak pastikan, saya cuba nak bantu kita bawa kepada satu jenis macam mana live kita senantiasa kita nak nampak Allah, ingat Allah, dah senantiasa merindui Allah Subhanahu wa taala. Jelas ke jelas? Boleh faham? Dah, kalau faham tolong type faham. Kalau tak faham nanti ulang balik tengok. Tahniah bagi tuan-tuan yang berada dalam NBS Online Ramadan pada kali ini. Baik, terus fokus lagi. Poin yang seterusnya, poin yang ketiga. Bila sebut ibadah ni pula, dah yang ni poin yang sederhana. Bolehkah mengurang atau menambah pada ibadah? Ibadah ni kita boleh tambah-tambah atau kita boleh kurang-kurang ke? Baik, poin yang ketiga tuan-tuan. Kenapa poin ni saya bawa dalam program NBS? Kenapa poin ni saya bawa dalam program NBS atau program Nak Baki Solat? Baik. Cuba tulis balik satu perkataan
yang paling besar yang kita cuba nak bina pada hari ini? Tulis kejap dekat ruangan komen. Apakah satu word yang mula-mula tadi yang kita cerita, yang mula-mula tadi, apakah satu word yang sedang kita bina sekarang, yang kita cuba nak develop, yang cuba kita nak belajar dalam program NBS online pada hari ini? Apa dia? Perkataan apa? Tulis dekat ruangan komen. Tulis. Dan minta maaf, kita nak berinteraksi. Dan tuan-tuan nak makan tak boleh dah, puasa sekarang ni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tetapi gambaran saya nak beri faham, sebab saya nak menghasilkan pada kali ini satu program yang begitu santai, agar tuan-tuan tak stres. Saya tak nak cakap banyak, saya nak point banyak, praktikal banyak. Terima kasih. Belief. Bila sebut bab belief, tuan-tuan, berlaku tak pada live kehidupan tuan-tuan, bila sebut istilah ibadat solat ni akan timbul keraguan dan was-was? Dah. Itu lawan dia. Lawan kepada tak percaya, ragu-ragu. Lawan kepada kepercayaan, was-was. Lawan kepada kepercayaan, ya ke tidak. Dan lawan inilah yang menjadikan ibadat kita itu bertambah atau berkurang. Yang kita nak develop sekarang, kepercayaan. Lawan bagi dia ialah apa? Was-was, ragu-ragu dan tak percaya. Bila ada tiga benda ni, was-was dan betul Norizan, tapi kita nak fokus kepada belief. Belief ni pecah semua. Bila mana ada timbul tak percaya, was-was dan keraguan, tuan-tuan, memberi impak pula kepada ibadat tuan-tuan, adakah makin bertambah atau makin berkurang? Sebagai contoh, orang-orang lama tolong jawab. Yang berusia lebih kurang 40 tahun dan ke atas. 40 tahun dan ke atas. 40 tahun ke bawah, saya rasa amalan ni tuan-tuan tak pernah dengar dah. Dulu tuan-tuan, setiap kali nak Ramadan, malam-malamnya Ramadan, kebiasaan pengalaman saya lah berlaku di banyak tempat, surau dan masjid. Tiap-tiap malam, selepas daripada solat isyak, selepas daripada solat ba'diyah isyak dan sebagainya, kemudian mereka baca hadis. Mereka baca hadis. Hadis berkenaan apa? Berkenaan kelebihannya solat sunat tarawih. Malam ni kelebihan tarawih malam pertama apa dia? Gedebang, baca tuan-tuan. Kemudian kita pun solat. Masuk pula malam kedua, Tok Bilal baca pula kelebihan malam yang kedua. Bantu sekejap, siapa yang pernah ada suasana macam ni? Masuk pula malam ketiga, dia baca pula kelebihan malam yang ketiga. Masuk pula malam yang keempat, dia baca pula kelebihan malam yang keempat. Baik, hasil daripada kepercayaan itu, tuan-tuan jadi bersungguh. Jadi bersungguh. Aku nak semayang lah sampai kelebihan ni. Tuan-tuan, itulah cara Tuhan nak train manusia. Terima kasih kepada ramai yang kata pernah. Daripada kepercayaannya itu, menghasilkan kepada kita kesukaan. Targhib, kita suka nak buat sampai 20. Sekarang ni tuan-tuan 8 pun bergaduh tak rak cetong dah. 8 pun malah nak buat sebab apa? Belief, kepercayaan kita makin kurang. Betul ke betul? Dalam buku pun ada. Okey, terima kasih ramai yang kata pernah berlaku pada suasana. Itu bermakna ramai yang sesilah pada malam ni 40 dan ke atas. Itu je jawapannya. 40 yang ke bawah, suasana ni dah tak ada. Okey. Kemudian apa berlaku tuan-tuan? Alhamdulillah Tuan Haji Halim Hassan pun pernah. Kemudian apa berlaku? Mari pula zaman 90-an, ada pula setengah-setengah ustaz dia duduk dakwa, dia kata apa? Dia kata hadis ni maudhu'. Dia kata hadis ni palsu. Dia kata hadis ni melampaui batas. Hadis ni melampaui batas. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hajah Rubiah memang itulah manusia, orang awam, memang dia kejar kelebihan, bagus, tak ada masalah. Cuba mari zaman 90-an, Khatijah Nayan, ada yang kata bid'ah, ada yang kata hadis maudhu', ada yang kata hadis palsu. Walhal kita belajar ilmu hadis juga tuan-tuan, dan bila belajar ilmu hadis dan sebagainya, walaupun ulama kata martabatnya dhaif, tak sampai kepada sahih, tetap kita boleh pakai, tetap kita boleh beramal. Lepas tu pula Pupak Wahabi dia kata apa? Bukan masalah dhaif sahaja, dia kata melampau. Sebagai contoh.
Barang siapa solat sunat tarawih pada malam yang ketiga, contoh, dia kata apa? Pahalanya seumpama pahala para nabi. Contoh, siapa solat tarawih malam yang ketiga, pahalanya seumpama pahala para nabi. Puan-puan Wahabi ni kata apa? Ni dah dikata ni, dah melampaui batas. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, ni kata istilah belief, kepercayaan. Allah Ta'ala sebut dalam hadis, Nabi sebut dalam hadis, kalau kita solat tarawih pada malam yang ketiga, dah, hari ni pagi, lupa bukan malam, afwan, dah, kalau kita solat tarawih pada malam yang ketiga, contoh, Tuhan nak kata, Allah Ta'ala, Nabi kata, afwan, aku akan beri pahala seumpama pahala para Nabi. Jawab sekejap, kalau Tuhan nak bagi, boleh tak? Ya. Kalau Allah Ta'ala nak bagi, layak atau tidak Tuhan nak bagi kepada kita pahala seumpama para Nabi? Boleh ke tidak? Adakah ia melampaui batas bagi Allah? Ataupun, terima kasih kepada Hajah Noraini Maktab. Itulah jawabannya, istilah belief, kepercayaan. Saya kata, janganlah dikatakan umpama pahala para Nabi. Lebih daripada itu pun Allah Ta'ala boleh bagi. Mana dalil? Nabi pernah bersabda, selain daripada Ramadan, dah, aku boleh tahulah berapa banyak kelebihan dan ibadah yang Tuhan berikan pahala. Satu kebaikan minimum 10, maksimum 700. Illa Ramadan, Nabi kata, melainkan Ramadan, aku sendiri angkat tangan. Nabi angkat tangan, Nabi kata, oh, tentang Ramadan aku tak berani cerita. Berapakah kelebihan, berapakah natijah, berapakah pahala, aku angkat tangan. Sebab apa? Besarnya Ramadan yang Tuhan nak berikan kepada hamba-Nya. Bermakna, saya kata lebih dari, tak mustahil, betul. Dah, jawapan daripada rezeki berkat, tak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang melampaui batas, kita bukan Allah. Kita bukan Allah, dah. Sebab tu saya suka ajak tuan. Dan ingat tak hari tu satu quote yang saya berikan kepada tuan-tuan? Quote berkenaan apa? Allah tak jauh, aku je jauh. Jangan dok kata, ya Allah, kenapa kau jauh daripada kehidupan aku? Hei, jaga akidah, jaga kepercayaan. Terima kasih kepada semua yang beri respon. Jelas? Okey. Jadi maksudnya begini. Kesimpulannya, poin yang ketiga, poin yang keempat, poin yang kelima, apakah benda yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan? Bagaimana tuan-tuan nak develop kepercayaan pada hari ini? Ialah sejauh mana kita nak memahami masalah guru. Itu je poinnya. Sebab, bolehkah mengurang atau menambahkan pada ibadah? Tuan-tuan, bab mengurang, bab ibadah ni semua kerja ulama. Semua kerja ulama. Yang ulama ni mengaji pula daripada sahabat mengaji daripada Nabi SAW. Dalam satu sesi live malam kemarin, ada satu hamba Allah tanya, tak salah Hasan Basri tanya, Ustaz, di solat solat hajat perdana, dia tanya, solat hajat perdana ni ada dalil ke tidak? Aduh, hai, dia silap masuk perangkap rupanya. Dia silap masuk perangkap. Sebab tuan-tuan, inilah masalah yang berlaku sebenarnya pada live tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu ibadah tuan-tuan makin bertambah atau makin berkurang, merujuk kepada siapa guru yang kita pegang. Siapa guru yang kita pegang. Sebab tu saya tanya kepada Hasan Basri. Saya bukan tak jawab soalan dia, cuma saya tanya, di solat hajat tu sendiri ada dalil ke tidak? Tuan-tuan, solat hajat tu ada dalil tak? Tak ada dalil. Tapi kita buat? Ya, kita buat. Saya sendiri buat. Kami di pondok, pelajar-pelajar pondok kami, lepas maghrib, buat solat maghrib 3 rakaat, solat ba'diyah 2 rakaat, solat awabin 2 rakaat, solat hifzul iman 2 rakaat, solat taubat 2 rakaat. Itulah amalan istiqamah pelajar-pelajar kami di Madrasah Aryan. Yang saya bina pondok ni hampir 6 tahun dah. Amalan harian. Jelas ke jelas? Maknanya, mana dalil? Ni kata, bolehkah mengurang atau menambahkan pada ibadah? Saya nak jawab dahulu dengan jawapan ringkas. Tuan-tuan, nak tahu boleh ke tidak, bukan kerja kita, itu kerja para ulama. Itu kerja para ulama. Dan bila sebut pula perkataan masalah kerja ulama ni pula macam mana? Kerja ulama ni tuan-tuan, antara poin yang saya nak bagi dengan secara ringkas,
Kalaulah tuan-tuan belajar dengan ulama-ulama yang ada suka membida'ahkan begitu, begini, saya nasihatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, carilah guru yang lain. Itu sahaja, carilah guru yang lain. Dengan tak ada perasaan pada hati nak iri hati pun. Bukanlah kita kata kita nak marah pun, tapi gambaran saya nak beri faham tuan-tuan, carilah guru yang lain. Sebab masalah bid'ah ni benda yang terlalu luas. Benda yang terlalu luas kalau kita nak bahas. Bukan bidang kita. Bukan bidang kita. Jelas ke jelas ni? Itulah poin yang ketiga. Huraian dia apa dia? Yang saya nak bagi faham, boleh ke atau mengurang atau menambah ke ibadah? Jawapannya, nak tahu boleh ke tidak? Berpeganglah kepada ulama. Berpegang kepada ulama. InsyaAllah ulama akan bantu kita. Yang ni nak tambah apa, ni nak kurang apa, semuanya kerja ulama. Dan kembali kepada asas, bila berpegang kepada ulama, istilahnya percaya. Jelas ke jelas? Istilahnya percaya. Sebagai contoh, berkenaan solat sunat. Tuan-tuan, solat sunat ni banyak. Namakan lagi solat sunat. Terdapat khilaf di kalangan ulama. Walau bagaimanapun, macam manakah cara tuan-tuan nak berinteraksi, selagi mana ada guru, selagi mana ada ulama, berpegang. Selagi mana ada guru, selagi mana ada ulama, berpegang. Macam program interaktif Cinta Solat. InsyaAllah kita akan buat secara offline dan online. Itu berita gembira bagi tuan-tuan. InsyaAllah kalau PKPB dah habis nanti, kita akan buat juga secara offline. Datang dekat dewan kami, di madrasah kami, dekat madrasah tuan-tuan. InsyaAllah dewan ni boleh cukup 150 orang. Tapi bagi tuan-tuan yang jauh, saya nak belajar juga secara online. Banyak nanti amalan-amalan yang kita akan bantu. Antaranya macam tadilah, solat sunat awabin, solat sunat hifzul iman. Kalau saya undilah pada pagi ni tuan-tuan, saya rasa ramai lagi tak pernah buat. Betul? Awabin hifzul iman, benda ni berkat, tuan-tuan tak pernah buat. Waktunya antara maghrib dengan isyak. Duha 8 rakaat, tuan-tuan tak pernah buat. Betul ke betul? Isyraq, antara waktu syuruk dengan duha, tuan-tuan tak pernah buat. Solat sunat isyraq, ada yang pernah buat, ada yang tak pernah buat. Duha biasa tuan-tuan buat 2 rakaat. Nabi buat 8 rakaat. InsyaAllah ICS nanti kita nak buat. Sebab apa? Harap tuan-tuan buat di rumah, tak buat. Maaf, harap tuan-tuan nak buat, tuan-tuan tak buat. Sebab itulah bila mana kita ada guru, bila mana kita ada ulama, orang tu boleh bantu kita. Jelas ke jelas? Habis. Baik. Sambung pula poin yang keempat. Poin yang keempat. Poin yang keempat tuan-tuan, iaitu perkataan sunnah. Semua tengok PDF ke? Semua tengok PDF ke? Baik, terima kasih kepada yang berada di page. Sekadar kami nak share apa yang berlaku pada hari ini tuan-tuan. Sekejap, kami sedang live dalam program NBS Ramadan Online. Saya bantu hari ini lebih kurang yang mendaftar lebih kurang 200 peserta. Syukur kepada Allah. Yang sedang melihat live pada hari ini 150 orang. Jadi apa yang kami nak belajar tuan, istilah bagaimana kami nak baiki solat, bermula dengan baiki kepercayaan. Dalilnya mudah. Berlaku di zaman Nabi, diajar ilmu tauhid dahulu, dihidupkan zikrullah, barulah diturunkan sembahyang. Itu asasnya. Jadi mudah saya mendoakan tuan-tuan yang berada di page Irwan Zahuri, yang tuan-tuan nak belajar ilmu-ilmu begini, carilah walaupun di mana saja kalian berada. Terima kasih kepada sesi live walaupun setengah jam, afwan lakum, sebab saya nak fokus kepada grup yang sedang belajar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Okey, afwan lakum.